Gadis Melayu sopan santun, berjalan anggun di Tanjung Jara. Pemanis kala membuat penonton, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maiza Alisa binti Mazalan dari unit BM1. Jadi, dalam video kali ini, saya akan mengupas sebuah topik yang menarik, iaitu mengenai keterampilan berbahasa. Di akhir video ini juga, saya akan membuat satu simulasi pengucapan awam. Nantikan. Sebelum itu, mari kita selusuri dahulu apakah yang dimaksudkan dengan keterampilan berbahasa. Jadi, keterampilan dapat didefinisikan sebagai kecekapan, kemampuan yang tinggi, manakala berbahasa pula bermaksud bercakap dalam sesuatu bahasa dan mempunyai budi bahasa yang baik. Jadi bila kita gabungkan dua-dua perkataan ini, keterampilan berbahasa dapat ditakrifkan sebagai cekap dan mahir menggunakan bahasa secara lisan atau tulisan. Baiklah, kita teruskan dengan aspek dan elemen yang terdapat dalam keterampilan berbahasa. Sehubungan dengan penggunaan bahasa, terdapat 4 keterampilan berbahasa iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Keempat-empat keterampilan tersebut saling berkait antara yang satu dengan yang lain. Jadi yang pertama, kita akan pergi kepada keterampilan berbahasa mendengar. Mendengar dapat ditakrifkan sebagai suatu proses kegiatan mendengarkan lambang lisan-lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh penutur melalui ujaran ataupun bahasa lisan. Selain itu, mendengar juga merupakan satu proses yang mencakup kegiatan mendengarkan bunyi bahasa, mengidentifikasi, menginterpretasikan dan mereaksi atas makna yang terkandung di dalamnya. Seterusnya, keterampilan berbahasa bertutur. Menurut Nurgiantoro, berbicara adalah aktiviti berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, iaitu setelah aktiviti mendengar. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengar itu, manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Manakala bagi Tarigan 1983-14 pula, berbicara diartikan sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi ataupun kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan dan menyampaikan fikiran, gagasan serta perasaan. Yang ketiga, keterampilan berbahasa membaca merupakan suatu proses penyerapan informasi dalam dari sebuah karya bertulis untuk mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Dan akhir sekali, keterampilan berbahasa menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan ataupun informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Setiap keterampilan berbahasa ini mempunyai tujuannya sendiri. Kita pergi kepada tujuan mendengar terlebih dahulu. Tujuan utama mendengar adalah untuk menangkap dan memahami mesej, idea serta gagasan yang terdapat pada bahasa yang didengari. Selain itu, tujuan mendengar juga termasuklah untuk memperoleh fakta. Dan apabila fakta telah kita dapatkan, kita akan menganalisis sekaligus menilai fakta tersebut. Di samping itu, mendengar juga membolehkan kita mendapatkan inspirasi serta menghiburkan diri. Jadi, apakah pula tujuan bertutur? Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Menurut Tarigan 1983-15, tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Dengan wujudnya komunikasi di antara manusia, kita dapat bertukar-tukar pandangan, memandangkan setiap orang mempunyai pendapat atau idea tersendiri. Komunikasi yang wujud ini mampu memudahkan kegiatan seharian yang kita lakukan. Seterusnya, kita lihat pula
apakah tujuan membaca? Membaca mempunyai banyak tujuan. Antaranya termasuklah sebagai hiburan. Tidak kiralah kita membaca buku, surat khabar maupun membaca berita-berita di media sosial. Kegiatan membaca ini mampu memberikan hiburan kepada kita. Selain itu, bacaan mekanis dan mentalis juga dapat disempurnakan melalui kegiatan membaca. Seterusnya, apabila kita membaca, kita dapat menambah pengetahuan mengenai suatu topik yang kita baca. Misalnya, saya membaca perkongsian daripada Dr. Kulit dalam aplikasi Twitter mengenai urutan yang betul ketika membuat penjagaan kulit. Maka saya dapat menambah ilmu dan membetulkan ilmu yang telah saya dapat sebelum ini. Yalah, mungkin saya ada melakukan kesilapan ketika membuat penjagaan kulit. Maka dengan bacaan tersebut, saya dapat mempelajari urutan yang betul dari doktor kulit yang boleh dipercayai. Hal ini sekaligus dapat mengaitkan informasi baharu saya dengan informasi yang sedia ada. Akhir sekali, membaca juga membolehkan seseorang memperoleh informasi atau laporan lisan ataupun tertulis. Begitu juga dengan keterampilan berbahasa menulis. Secara umum, SEMI 1990-19 membahagi tujuan menulis sebagai berikut. Yang pertama, memberikan arahan, yakni memberikan petunjuk kepada orang lain dalam mengerjakan sesuatu. Misalnya, petunjuk cara menggunakan mesin, merangkai bunga dan sebagainya. Yang kedua, menjelaskan sesuatu, iaitu memberikan huraian atau penjelasan tentang suatu hal yang harus diketahui oleh orang lain. Misalnya, menjelaskan mengenai manfaat berlari untuk kesihatan jantung. Yang ketiga, menceritakan kejadian, iaitu memberikan informasi tentang sesuatu yang berlangsung di suatu tempat pada suatu waktu. Contohnya, menceritakan tentang perjuangan Haji Abdul Rahman Limbung. Yang keempat, meringkaskan, yakni membuat rangkuman suatu tulisan sehingga menjadi lebih singkat. Contohnya, dari 150 halaman menjadi kepada 10 halaman, tetapi idea pokoknya tidak hilang. Yang seterusnya, meyakinkan, iaitu tulisan berusaha meyakinkan orang lain agar setuju dengan pendapat yang diberikannya. Baiklah, kita akan beralih pula kepada pengucapan awam. Sebelum saya memulakan simulasi pengucapan awam saya, izinkan saya menerangkan dahulu apakah yang dimaksudkan dengan pengucapan awam. Pengucapan awam merupakan suatu interaksi penghantaran mesej antara seorang pengucap dan sekumpulan pendengar. Pengucapan awam melibatkan penghantaran mesej dalam bentuk lisan dan juga bukan lisan. Pengucapan awam juga dikenali sebagai syarahan ataupun pidato. Secara umumnya, ia bermaksud sebagai satu perbuatan bercakap secara langsung bersemuka dengan khalayak secara langsung. Baiklah, sekarang mari kita saksikan simulasi pengucapan awam yang akan saya persembahkan. Selamat menonton! Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekalung perhargaan kepada pengerusi acara. Yang dihormati, kombinasi juri hakim yang berintegriti, yang dikasihi, penjaga masa yang setia dengan jam randik di sisi, seterusnya, guru-guru, rakan-rakan yang sentiasa dekat di hati. Hadirin sekalian, sesungguhnya saya begitu berbangga
kerana dapat melahirkan rasa syukur kehadrat Ilahi yang mengurniakan saya dalam keadaan ceria dan sihat walafiat. Betapa tegaknya saya di hadapan anda, maka setegak itulah hujah dan pandangan yang akan saya lontarkan atas mauduk kesan pandemik COVID-19 terhadap masyarakat negara. Sebelum saya mula bicara, izinkan saya menerangkan serba sedikit berkaitan COVID-19. Menurut maklumat daripada portal rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia, COVID-19 juga dikenali sebagai penyakit pernafasan akut 2019, MERS-CoV, ialah satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyakit ini telah ditemui dan mengakibatkan wabak coronavirus 2019. Hadirin yang dihormati sekalian, mencetus fikrah pertama, masyarakat sinergik mengekang wabak. Keberkesanan dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP amatlah bergantung kepada kepatuhan dan kerjasama semua anggota masyarakat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua yang bermaksud, dan tolong menolonglah kamu dalam melakukan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan kemungkaran. Mari kita lihat sebahagian besar rakyat Amerika Syarikat yang menentang keras Standard Operasi Procedure iaitu SOP sehingga menyebabkan negara tersebut mencatatkan jutaan kes harian dan ratusan ribu kematian. Namun, sikap rakyat Malaysia terhadap pandemik COVID-19 amatlah optimis dan sentiasa bekerjasama dan membantu kerajaan dalam membendung penularan COVID-19. Dalam merungkai hujah di atas, Universiti Putra Malaysia, Sunway University dan Universiti Malaysia Perlis telah menjalankan kajian yang melibatkan 4,850 responden. Hasil kajian mendapati seramai 80.5% rakyat Malaysia yang mempunyai pengetahuan yang cukup berkaitan COVID-19. Izharlah, pandemik COVID-19 telah membuka hati rakyat Malaysia untuk bersatu hati dalam membendung pandemik COVID-19. Sidang Dewan sekalian, bicara minda yang kedua, melonjak nama negara ke jagat raya. Kejayaan para pemimpin yang konsisten dalam usaha membendung penularan pandemik COVID-19 telah berjaya mengangkat taraf nama negara ke peringkat antarabangsa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'id wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dipertanggungjawabkan atas kepimpinan kalian. Sudah menjadi pengetahuan am kita bahawa Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia pada ketika itu iaitu Tan Sri Dr. Hisham Nur Abdullah telah berjaya dinobatkan antara 3 doktor terbaik dunia. Antara semangat beliau dalam mengecapi kejayaan ini adalah dengan menerapkan norma baharu iaitu menyarankan orang ramai agar mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Hasil daripada kecekapan prosedur yang dijalankan, kerajaan Malaysia telah mendapat pujian secara langsung daripada Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO. Hal ini kerana kerajaan Malaysia telah berjaya mencatatkan penurunan kes secara mendadak. Realitinya,
kewujudan pemimpin yang berwibawa menjadi input penting dalam menaikkan nama negara ke persada dunia. Hadirin sekalian, menjengah ilham yang ketiga, krisis ekonomi semakin meruncing. Virus yang melanda seluruh dunia ini secara tidak langsung telah mengubah corak kehidupan manusia serta merencatkan pertumbuhan ekonomi dengan begitu drastik. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hadid ayat ke-22 yang bermaksud, tiada satu pun bencana di bumi yang menimpa dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Luh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Pandemik COVID-19 telah menyebabkan ramai rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan. Buktinya, seramai 610,500 orang kehilangan pekerjaan pada bulan Mac tahun 2020 berbanding 521,300 orang pada bulan yang sama tahun lalu. Faktor yang menyebabkan rakyat Malaysia kehilangan pekerjaan adalah disebabkan kesan langsung yang dibawa oleh pandemik COVID-19 kepada ekosistem perniagaan domestik. Izharlah, pandemik COVID-19 telah menyebabkan krisis ekonomi negara semakin meruncing. Hadirin hadirat yang dihormati, menjelajah diskusi mauduk yang keempat, perancangan aktiviti negara terjejas. Impak daripada pandemik COVID-19 telah menyebabkan perancangan aktiviti negara terjejas yang ingin dilaksanakan oleh masyarakat maupun negara. Perkara ini telah membawa kepada penangguhan beberapa aktiviti penting yang menyebabkan pembuatan aktiviti terjejas. Berikutan dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya, Ketua Pegawai Eksekutif Liga Malaysia MFL, Dato' A.B. Ganin Hassan telah memaklumkan penangguhan 3 Liga Malaysia terpaksa dilakukan. Hal ini sedikit sebanyak memberikan impak kepada perancangan yang telah dirangka oleh Pertubuhan Bola Sepak Malaysia AFM. Jelaslah, pandemik COVID-19 telah menyebabkan perancangan aktiviti negara semakin terjejas. Hadirin yang dihormati, secara konklusinya, pandemik COVID-19 bukan sahaja bencana yang membawa wadah kepada negara maupun masyarakat, tetapi ia juga telah menyedarkan semua pihak agar tidak mengambil enteng dan sentiasa cakna terhadap risiko yang mungkin berlaku. Bebas COVID, negara sejahtera. Pohon berangan, tempat bertemu. Girangnya rasa, si anak dara. Baliklah tuan membawa ilmu. Binalah bangsa, bangunkan negara. Pergi memancing ke Sungai Sula, nila dipancing di hari senja. Salam undur diri dari saya untuk teman-teman semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.